Kami memilih aku ini sebagai diberikan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah diriwayatkan oleh Malik bin Sihab daripada Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik al-Ansari telah memberitahu mereka bahawa Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, sesungguhnya apabila mati seorang mukmin, maka nyawanya akan berupa seekor burung berterbangan di taman syurga. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menghidupkan semula di hari kebangkitan di mahsyar, ketika itu barulah Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan roh ke dalam tubuhnya. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Malik bin Sihab, di mana Rasulullah SAW bersabda, seorang mukmin yang mati, nyawanya akan berupa seekor burung yang berterbangan di dalam syurga. Dan apabila hari kebangkitan, yakni mahsyar, tiba hari kebangkitan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghidupkan semula dengan memasukkan roh tersebut ke dalam tubuh. Kalangan ulama ahli hadis berpendapat, walaupun hadis tersebut menyebut secara umum, yaitu orang mukmin yang mati, namun dia khusus kepada orang mukmin yang mati syahid sahaja. Rohnya akan dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi seekor burung. Dalam arti kata, rohnya berterbangan menikmati kehidupan bahagia di dalam syurga. Jadi ahli hadis dia berpendapat hadis ini adalah merupakan satu hadis umum, dan sebenarnya ianya dikhususkan kepada mereka-mereka yang mati syahid. Mereka-mereka yang mati syahid yang ini berperang melawan musuh, mati mereka kerana mempertahankan Islam, berperang, roh mereka seperti mana seekor burung, yang dijadikan seekor burung yang berterbangan di dalam syurga, menikmati keindahan syurga. Itu ahli hadis. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bermaksud, bahkan mereka yakni orang mukmin yang mati syahid itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahawa orang yang mati syahid itu keadaannya tetap hidup di sisi Allah serta mendapat rezeki. Wala tasabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu sangka orang yang mati di jalan Allah itu mati, bahkan mereka hidup di sisi Tuhan mereka dan diberi rezeki. Jadi orang yang mati syahid ini hidup. Orang yang mati syahid hidup, dan dikatakan bahawa roh ini, seperti mana disebut oleh Rasulullah, roh orang yang mati syahid ini berterbangan di dalam syurga menikmati keindahan syurga. Dia dah rasa keadaan hidup dalam syurga, tetapi cuma tak duduk lagi. Dia dah boleh menyaksikan keadaan syurga. Rasulullah kata kalau syurga itu kita mula tempoh tengok syurga itu 500 tahun itu terkejut saja. Terkejut saja tengok syurga. Indahnya syurga, nikmatnya syurga, seronoknya syurga itu, sehingga tak boleh nak digambar. Terkejut saja pun 500 tahun. Allah Akbar. Bagaimana indahnya syurga itu. Kita rumahku syurgaku. Kalau rumah kita syurga, syurga mana ada jamban? Rumah kita ada jamban. Mana rumah kita bukan standard syurga lah. Itu slogan saja. Syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh kita nak gambar. Orang yang mati syahid itu maknanya rohnya dijadikan seumpama burung yang berterbangan di dalam syurga.
Dia dah menikmati keadaan syurga, indahnya syurga. Tiba sampai kebangkitan mahsyar, ruhnya akan dimasukkan kembali ke dalam jasadnya untuk berada. Jadi formalitinya kena berada di mahsyar dulu sebelum peringkat nak masuk ke dalam syurga. Berada 300 tahun itu berada di mahsyar. Maksud hadis Nabi SAW atas itu, di atas itu menggambarkan kehidupan roh orang mukmin yang mati syahid. Hidup sebagai seekor burung yang berterbangan di syurga, menikmati kehidupan yang indah di dalam syurga. Ini berarti bahawa roh orang mukmin yang mati syahid akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam syurga. Confirm masuk syurga. Orang mati syahid. Sebab itu orang yang mati syahid, Rasulullah SAW tidak mandikan, tidak kafankan, dan tidak sembahyangkan. Tidak sembahyangkan. Orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala itu mati dengan darahnya itu, dengan pakaiannya itu dikuburkan dan tidak disembahyangkan. Bersihnya jiwa orang yang mati syahid, sucinya jiwa orang yang mati syahid. Tidak ada air yang mampu nak sucikan dia. Tidak ada siapa yang layak untuk mendoakan untuk dia, sebab dia dah layak masuk syurga. Terus ditanam orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bagi tahu bahawa aroma bau darah yang keluar daripada orang yang mati syahid itu bau misk, maknanya bau kastur. Darahnya bau kastur. Tahun 2013 itu terlepas banjir besar berlaku di Madinah. Di Madinah banjir besar, di Bukit Uhud itu turun air. Dia orang tak ada bukit tu botak je, tak ada tanah atau tak ada pokok yang nak serap air, dia turun terus. Air itu turun sampai ke makam syuhada bawah tu. Makam syuhada sehari sekali menyebabkan tanah itu terhakis timbul para syuhada Uhud. Timbul para syuhada Uhud. Dan baunya memang harum. Dikatakan baunya memang harum. Dan darah itu masih lagi mengalir 1400 tahun. Dan cuma dikebumikan balik, dan yang dikenal dua, Abdullah bin Jahsh, seorang sahabat Nabi, dan juga seorang lagi Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah itu dikenali sebab sejarahnya perutnya dipotong, ditoreh, musuhnya dibawa keluar. Jadi tangan dia itu masih lagi tertekuk di tempat tombak yang kena. Tangan itu masih pegang dan darah mengalir 1400 tahun. Kita buka internet, jasad Sayyidina Hamzah ada yang boleh tengok. Ada yang masukkan gambar tu, yang banyak cerita, bukan satu yang buat cerita, banyak. Katakan banjir hingga nak tunjuk dan bukti ayat Allah Subhanahu wa taala itu benar. Mereka hidup di sisi Tuhan, bukan manusia. Dunia dah tak hidup lah. Di sisi Allah tu mereka hidup. Dan jasad mereka juga tidak disentuh oleh tanah, tak dimakan ulat, tidak busuk, dikebumikan balik. Dan dikatakan mereka mengenali itu sebab dikabarkan Sayyidina Hamzah itu telinganya dipotong, perutnya dibelah, dan menambahkan kemarahan, marah sungguh orang-orang musyrikin Mekah kepada para sahabat ini. Mereka tunjukkan kemarahan mereka itu dengan balas dendam, walaupun jenazah ataupun mayat ini sudah tidak bergerak lagi. Mereka potong telinga, mereka potong hidung, belah perut, marah sungguh. 70 syuhada di situ di makam Uhud. Confirm lah masuk syurga, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tambah zaman Nabi dahulu, zaman perang Badar, perang Uhud,
tak pernah bertanya sesuatu di mana Allah. Mereka tak pernah tanya satu apa, kenapa hukum ini turun. Tak pernah tanya. Ayat Allah suruh, larang, jangan buat, tak buat. Tak tanya kenapa, tak tanya. Beriman mereka kepada Allah Subhanahu. Suruh semayang. Jangan menolak, pecah tolak. Tak minum. Tak tanya kenapa kami lama tak ada. Kuat akidah mereka. Taat sungguh pada Allah Subhanahu wa taala. Berjuang tu memang berjuang sungguh. Berjuang sungguh. Walaupun kita kata adalah yang turun daripada Bukit Uhud itu ada 50 orang suruh jaga, yang diketuai oleh Abdullah. Ada yang turun, tapi turun mereka tidaklah menjejaskan akidah, bukan mereka tidak beriman, tidak. Itu kerana leka sedikit saja dengan nampak kawan-kawan sahabat itu sedang mengumpulkan harta di bawah, tapi tidak sampai mereka lari daripada perjuangan akidah yang suci. Tidak. Kalau kita lihat pun lebuh raya yang nak buat ada baru ni, yang korek anak alihkan kubur, beberapa jasad masih lagi elok, kain kapan pun tidak terjejas, masih lagi pegang, pejal lagi, macam baru tanam. Bukti Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan kepada mereka-mereka yang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ulama hadis berpendapat hanya roh orang mukmin yang mati syahid saja yang ditempatkan di dalam syurga. Kerana jika semua roh orang mukmin berada di dalam syurga, maka ia bercanggah dengan sebuah hadis Nabi SAW yang bermaksud, sesiapa jua yang berjalan di tepi kubur sahabatnya yang dia kenali semasa hidupnya dahulu, lalu memberi salam, maka roh sahabatnya itu akan menjawab salam tersebut dari dalam kubur. Jadi maknanya roh orang mukmin biasa akan berada di dalam kubur, di antara kain kapan dengan jasadnya di situ. Tapi kalau jasadnya sudah tidak ada, maka dia ada di situ. Roh orang yang mati syahid ditempatkan di dalam syurga, seperti mana dia seumpama seperti burung yang berterbangan di dalam syurga. Roh orang mukmin yang tidak mati syahid berada di dalam kubur, yang dia menikmati keindahan kubur seperti mana taman-taman syurga. Taman syurga. Bau syurga pun dikatakan oleh ulama 500 tahun perjalanan. Bau syurga. Harumnya bau syurga. Dia duduk di taman syurga. Harumnya, seronoknya, sejuknya, nyamannya, indahnya, ghalibnya, tengok dah nampak dah. Syurga nampak, seronok duduk dalam syurga. Duduk dalam kubur tu jadi taman syurga, seronok. Jadi orang mukmin yang tidak mati syahid berada di dalam kubur, duduk seumpama di taman syurga. Orang yang tak mukmin, kuburnya itu bara-bara api neraka. Bayang nak tunggu sampai hari kiamat. Tapi orang yang mukmin, dia berada dalam kubur seperti mana taman-taman syurga. Jadi kalau semua orang mukmin berada dalam kubur, dalam syurga, maknanya bercanggahlah dengan hadis Nabi mengatakan bila sampai atau berlalu di perkuburan bagi salam. Jadi sahabat yang ada di dalam kubur itu akan menjawab salam. Sebab itu kita menziarahi Rasulullah SAW, makam dia, ni Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar itu dia berada di depan. Kita bagi salam, dia berada di depan kita. Dia dengar salam kita dan dia jawab. Bayang Nabi bagi salam lah kepada kita. Ucap salam, Nabi bagilah salam kepada kita. Bayang doa Nabi. Ini bagi salam pun main-main dalam belakang. Salam sungguh-sungguh macam jumpa orang. Assalamualaikum ya Rasulullah. Sahabat aku sekian-sekian bagi salam kepada kamu ya Allah. Assalamualaikum